Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Direct to the point. Saman kerana fitnah. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu yang kawan saya, seorang ustaz, beritahu saya. Dia kata, memfitnah itu sebenarnya dosa dia lebih besar dari membunuh. Maksudnya, memfitnah itu teruk. Itu kalau orang biasa buat. Bagaimana kalau mereka yang mengaku lebay-lebay yang pula didapati memfitnah? Saya nak tanya saja. Kalau kena saman, sudah kena saman di mahkamah, dah bayar saman, bagaimana pula di akhirat nanti? Sudah terbayarkah? Sudah terbayarkah dosa itu dengan saman itu? Pertama. Kedua, bagaimana pula dengan hukum hakam seorang yang menjadi teladan, sepatutnya menjadi teladan bagi manusia, tetapi rupa-rupanya terbukti memfitnah. Okey, jadi saya ingin kongsikanlah. Baru-baru ini Pesuruhjaya PAS Perak pula kalah, mengaku memfitnah, memohon maaf di mahkamah kerana memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ramai yang tak tahu rupa-rupanya PAS telah membayar lebih 2 juta ringgit Malaysia sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016, PAS telah membayar lebih 2 juta akibat kalah saman fitnah. Ini senarai 16 fitnah yang telah dikeluarkan oleh PAS. 16 fitnah yang telah dikeluarkan oleh PAS di malaysiadeadline.com. Ada juga nama-nama yang hebat-hebat ni. Dalam tempoh 6 tahun saja, daripada 2016 sehingga tahun 2022, PAS telah menunjukkan prestasi yang agak cemerlang. Agak cemerlang di dalam insiden memfitnah. Apabila sudah lebih daripada 10 kali parti itu terbukti memfitnah parti lawan dan individu-individu yang lain, dan mereka juga telah kalah saman fitnah dalam pengadilan di mahkamah. Patutlah ramai orang kata mereka ni suka fitnah. Rupanya pasal inilah. Okey. Pempasan fitnah yang perlu dibayar PAS jika dijumlahkan nilainya sehingga kini sebanyak 2,80,150 ringgit. Kalau diberi kepada orang miskin ni best ni. Okey, ini di Malaysia Deadline, dikeluarkan di Malaysia Deadline bertarikh 17 November 2022. Okey, mari saya senaraikan satu persatu. Pada 22 Jun 2016 di Pulau Pinang dituduh melarang azan Saharudin Ibrahim yang dipertua YDP PAS, yang dipertua PAS Padang Serai. Kemudian akhirnya telah memohon maaf kepada DAP kerana fitnah kononnya DAP melarang azan di Pulau Pinang. Sumber, isu larangan azan, YDP PAS mohon maaf pada PAS. Itu nombor 1. Nombor 2, pada 17 Januari 2016, Projek Rundingan Terus Pulau Pinang, Nasruddin Tantawi, Ahli Majlis Syura PAS dan Ketua Penerangan. Ketua Penerangan PAS, Ustaz Nasruddin Tantawi, memohon maaf pada Lim Guan Eng kerana memfitnah Projek Rundingan Terus Penang dan perlu membayar ganti rugi RM10,000. Sumber, Guan Eng Nasruddin selesai kes luar mahkamah. Kemudian 26 Januari 2017, Khalid Samad dituduh sokong penjualan arak Hasan Ali, adun PAS. Hasan Ali diarahkan oleh mahkamah untuk membayar RM200,000 kepada YB Khalid Samad kerana didapati telah memfitnah. Kononnya Khalid Samad menentang hukum syarak dan menyokong penjualan arak. Sumber, kes saman fitnah Khalid Samad selesai. 26 Jun 2018, Husam seleweng tanah oleh Masri Cik Yusof, Ahli Dewan Ulama PAS. Ahli Dewan Ulama PAS Cik Masri kalah saman fitnah terhadap Husam Musa berhubung tuduhan seleweng tanah. Sumber, seleweng tanah
Husam menang saman fitnah. Jumlah ganti rugi belum ditentukan. 7 September 2018. Menuduh Mahfuz Omar menerima dana UMNO. Herman Samsudin, Cyber Trooper PAS. Cyber Trooper PAS iaitu Herman Samsudin memohon maaf dalam mahkamah kerana memfitnah Datuk Mahfuz menerima dana UMNO. Sumber, Mahfuz fail saman terhadap Herman, tuntut ganti rugi RM500,000. Herman mohon maaf pada Mahfuz kerana fitnah. 1 Februari 2019, PAS didakwa menerima dana RM90 juta Malaysia dari BN oleh Hadi Awang. Hadi Awang, Presiden PAS. Abdul Hadi memfailkan saman fitnah terhadap Rio Castle Brown di Mahkamah Tinggi London pada 21 April 2017 berhubung laporan Sarawak Report pada 6 Ogos 2016 yang mendakwa Presiden PAS itu menerima dana RM90 juta sebagai usaha menarik sokongan parti itu menyokong Barisan Nasional BN dan UMNO. Hadi kemudiannya telah menarik balik kes itu dan diselesaikan di luar mahkamah dengan Hadi membayar 1.4 juta kepada Rio Castle Brown. Sumber, cek Hadi Awang kepada Clay Tulin, kata peguam. 12 Mac 2019, Wan Azizah dituduh sokong LGBT oleh Rozi Muhammad, Adun PAS. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tendong, Rozi Muhammad tampil memohon maaf secara terbuka selepas memuat naik tangkap layar berita palsu di Facebook yang memetik timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Iwan Ismail. Adun PAS mohon maaf lepas sebar berita palsu fitnah timbalan Perdana Menteri. Nombor 8, 26 Jun 2019. Husam didakwa kononnya telah menerima dana DAP dan tauke judi. Wan Zawawi, CEO Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Wan Zawawi Wan Ismail PAS kalah saman kerana memfitnah Husam Musa, terima duit DAP dan tauke judi. Pemfitnah merupakan ahli lajnah politik dan pilihan raya PAS Kelantan semasa tuduhan dibuat. Sumber, fitnah Husam terima dana DAP, Mahkamah arah Zawawi bayar RM200,000. 2 September 2019, Khalid dituduh meluluskan pesta gay. Wan Ashima, Gerakan Muslimah PAS. Muslimah PAS iaitu Wan Ashima terpaksa memohon maaf kepada YB Khalid Samad kerana memfitnah kononnya telah meluluskan pesta gay. YB Khalid tekad meneruskan saman. Sumber, GMIM mohon maaf. Kes saman fitnah Khalid Samad selesai. 21 November 2019, fitnah Mujahid tunggangan DAP. Dr. Kamarul Zaman Yusof pensarah UUM. Tuntutan saman fitnah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah yang ketika itu Menteri Jabatan Perdana Menteri terhadap pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamarul Zaman Yusof diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dr. Kamarul Zaman Yusof memohon maaf kerana memfitnah Dr. Mujahid Yusof Rawah sebagai kuda tunggangan DAP. Sumber, kes saman fitnah selesai, Kamarul Zaman mohon maaf kepada Mujahid. Nombor 11, 3 Februari 2020, Nizar sokong konsep negara sekular. Razman Zakaria iaitu Pesuruhjaya PAS Perak. Pada 3 Februari 2020, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar RM254,150 kepada bekas Menteri Besar Perak Nizar Jamaluddin kerana telah memfitnah melalui kenyataan yang disiarkan oleh akhbar Sinar Harian bertarikh 2 Jun 2015 melalui rencana bertajuk Pendekatan Nizar Mirip DAP. Sumber, rayuan ditolak, Razman tetap kena bayar pada Nizar RM200,000. 26 Februari 2020, DAP anti-Islam oleh Sarhan Humaizi, Ketua Pemuda PAS Selangor. 26 Februari 2020, Ketua Pemuda PAS Selangor, Sarhan Humaizi pula diperintahkan bayar oleh mahkamah sebanyak RM80,000 kepada wakil DAP, wakil rakyat DAP Teresa Koksu Sim kerana fitnah anti-Islam melalui akaun Facebook pada 2019. Sumber,
Teresa menang saman terhadap Ketua Pemuda PAS Selangor, peroleh ganti rugi RM80.000. 9 Julai 2020. Menuduh Paulsen menghasut membenci Islam, Muhammad Hafiz, Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang. Mahkamah Persekutuan telah mengerahkan bekas Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang, Ustaz Mohamed Hafiz Mohamed, yang untuk membayar ganti rugi sebanyak RM100.000 kepada Peguam Eric Paulsen kerana memfitnah berhubung penerbitan satu artikel berjudul "Jangan Biar Eric Paulsen Bebas Tanpa Perbicaraan". Sumber: bekas Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang diarah bayar RM100.000 kepada Peguam. 8 November 2021, pemindahan spot Toto di Pokok Senang, Sanusi Madnor, Menteri Besar Kedah. November 2021, Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor membayar ganti rugi sebanyak RM50.000 kepada Ahli Parlimen Pokok Senang, Datuk Seri Mahfuz Omar, berhubung kenyataan fitnah melalui hantaran di Facebook. Pada 9 Oktober 2019, Mahfuz memfailkan saman itu berdasarkan hantaran yang dibuat oleh Muhammad Sanusi dalam akaun Facebook pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Senang dalam isu pemindahan spot Toto ke kawasan itu. Mahkamah, sumber daripada bertajuk Mahkamah Perintah MB Kedah bayar RM65.000 pada Mahfuz minta maaf juga. 30 Ogos 2022, aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam oleh Ahmad Dusuki, AJK Dewan Ulama PAS. Pada September 2022, bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani perlu membayar kos sebanyak RM11.000 kepada Ahli Parlimen Parit Buntar Mujahid Yusof Prawa apabila mahkamah menolak saman fitnah Dusuki. Saman fitnah oleh Dusuki difailkan rentetan ciapan Mujahid pada 22 November 2020 selepas tersebarnya video ceramah Ahmad Dusuki yang mendakwa aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Sumber: Dr. Mujahid menang saman fitnah, ulama PAS Dusuki Rani diperintah bayar kos RM11.000 Malaysia. Sumber satu lagi: Mahkamah tolak saman fitnah 1 juta Ahmad Dusuki terhadap Hazmi. Pada 11 November 2022, undi BNPH masuk neraka. Muhammad Saiful Muhammad Nasir, Ketua Pemuda PAS Kawasan 6. Dalam satu ceramah, Sahiful telah mengeluarkan kenyataan pengundi Barisan Nasional atau BN dan Pakatan Harapan akan masuk neraka. Selepas dikecam, beliau menarik balik kenyataan itu dan memohon maaf. Sumber: pemimpin PAS mohon maaf lepas kata undi PH dan BN masuk neraka. Baca juga pertama kali mengundi, Sarifah Rose hanya akan sokong wakil rakyat yang boleh selesaikan isu banjir di Selangor. Dan macam-macam lagi lah. Okey, so itulah 16 kekalahan PAS. 16 kekalahan PAS di dalam saman fitnah. Ternyata mereka memfitnah dan minta maaf dan kena saman, membayar saman, kos dan macam-macam lagi. Elakkan memfitnah kerana fitnah itu lebih besar daripada dosa. Kita jumpa lagi. Bye.